Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kali ini saya akan berkongsikan tutorial untuk menyediakan e-kehadiran untuk anak-anak murid kita menggunakan Google Form. Saya nak maklumkan dulu keperluan utama untuk kita sediakan template e-kehadiran menggunakan Google Form ini. Sahabat-sahabat guru boleh menyediakan dahulu siap-siap senarai nama pelajar kelas cikgu mengikut kelas, untuk semua kelas yang diajar. Cikgu-cikgu boleh sediakan dia dalam bentuk Microsoft Excel. So tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan. Bagaimanakah untuk menghasilkan e-kehadiran, borang e-kehadiran menggunakan Google Form. Jom. Yang pertama, kita buka dulu kita punya website Delima kita. Seperti biasa, kita mulakan dengan log masuk. Kemudian kita pilih guru lah. Seterusnya kita pilih akaun kita. So di bahagian atas kanan kita pilih aplikasi dan kita pilih Google. So banyak aplikasi yang telah disediakan di bawah subtopik aplikasi. Kita pilih Drive. So yang pertama ni apa yang kita akan buat? Kita akan sediakan tapak untuk e-kehadiran tersebut menggunakan Google Form. Kemudian apa yang kita buat bila kita dah buka Drive, pergi pada 9 titik di sebelah kanan, di sebelah ikon gambar kita. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih Form. So sekarang kita dah pergi kepada penyediaan template e-kehadiran itulah. Kemudian kita pilih blank. So ini adalah paparan untuk pilihan kita, di mana kita pilih blank tadi. Yang pertama, kita letakkan tajuk untuk template e-kehadiran. Katakan saya tulis sana kehadiran kelas PDPR Puan Cikgu Isma. Cikgu Isma. Kemudian kita tulis sedikit description sana, arahan untuk anak murid kita. Tulis sana apa-apalah yang kita nak tulis. Pesanan buat anak murid kita. Mohon kerjasama supaya anak-anak murid dapat mengisi kehadiran sebelum jam 2 petang. So sedikit description yang saya tulis, pesanan untuk anak murid kita. Cikgu boleh tambah apa-apalah. Kemudian kalau kita lihat kat sini, kita boleh rename kita punya borang kehadiran ini. Kita pergi pada bahagian sebelah kiri atas, ada untitled form kat sana. Cikgu klik saja. Kemudian kita akan cikgu lihat di sana keluar automatik apa yang kita tulis kat sini. Biasanya saya tak akan ubah lah, kita ikut saja nama dia berdasarkan apa yang kita tulis kat atas ni, senang untuk kita cari. Kemudian kita pergi untuk memulakan maklumat yang kita nak daripada pelajar. Macam saya tentukan maklumat yang pertama adalah tarikh. Tarikh PDPR. Tulis sana tarikh PDPR. Tarikh PDPR. Allahu Akbar. Tarikh PDPR. Kemudian di sebelah kanan ini ada pelbagai pilihan kat sini. Scroll di bahagian bawah sekali, kita terus pilih sana date. Tarikh. So kat sini keluarlah tarikh.
Okey, kemudian kita klik di bawah di bahagian bawah ni required. Okey, di mana pelajar wajib untuk klik pada menu tarikh ni lah. Okey. Kemudian yang kedua adalah kelas dia. Okey, so untuk mudah cikgu-cikgu boleh klik duplicate kat bawah ni. Okey, kemudian kita tulis sana kelas. Okey, kelas. Kemudian katakan cikgu ada 5 kelas. Okey, cikgu ada 5 kelas. Kita nak pelajar tu pilih kelas dia sahaja. Okey, di sebelah kanan bahagian date tadi kita ubah kepada butang drop down. Okey, drop down. Okey, kemudian akan ada pilihan lah sini. Okey, jadi cikgu tulis sana kelas yang cikgu ajar. Okey, so saya buat kat sana 3 kelas yang saya ajar. Contoh 3 kelas. Kalau cikgu ada 5 kelas, cikgu tulis 5 kelas lah. Okey, saya terus tulis sana subjek dan kelas dia. Contohnya kelas sains 1 dedikasi. Kemudian yang kedua kelas sains 3 dedikasi. Dan satu lagi kelas saya nak letak pendidikan moral 1 cendekiawan. Okey. So ini antara kelas yang saya ajar. Okey, sama juga pilihan di bawah ni required lah sebab cikgu copy paste daripada maklumat tarikh tadi, so dia akan dah automatic required kat sini. Okey, seterusnya apa yang kita nak kena buat adalah kita nak masukkan nama untuk setiap pelajar. Okey, so apa yang kita buat adalah kita pergi kepada bahagian bawah ni. Okey, pilihan yang bawah ada tambah, ada import question, kemudian ada add title and description, add image, add video, add section. So cikgu klik pada add section. Okey, berapa section nak tambah bergantung kepada bilangan kelas cikgu. Okey, so saya letak 3 kelas, jadi saya akan tambah 3 section lah. Now section 2 of 2, section yang pertama, kemudian klik lagi, kita akan keluar kepada section 3 of 3. Okey, dan satu lagi section 4 of 4. Jadi akan ada 3 section sebab saya ada 3 kelas. Kalau cikgu ada 5 kelas, maka akan ada 5 section. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak tambah nama pelajar mengikut section dia. Okey, kita nak tambah nama pelajar mengikut section dia. Okey. Okey, klik tambah bahagian dia. Okey, so apa yang kita nak tambah kat sini? Yang pertama adalah senarai nama kelas 1 dedikasi. Okey, jadi kita tulis kat sini nama. Okey, kemudian kat sini kita pilih drop down. Okey, drop down. Di sinilah pentingnya kita ada senarai nama seperti yang awal-awal telah saya pesan pada cikgu tadi. Okey, jadi yang pertama ni tadi adalah kelas 1 dedikasi. Okey, jadi cikgu tulis kat sini dekat untitled section sains 1 dedikasi. Okey, sains 1 dedikasi. Okey, kemudian pergi balik kepada bahagian nama tadi. Okey, cikgu buka di mana cikgu punya senarai nama kelas cikgu. Okey, senarai nama kelas cikgu. Okey, ini adalah kelas saya tadi. Okey, saya buka senarai nama tu, enable content. Kemudian hard IC dulu, saya lupa. Okey, hard IC. Okey, so ini adalah nama kelas 3 dedikasi, kelas 1 dedikasi. So saya pergi dulu nama kelas untuk 1 dedikasi, iaitu kelas yang pertama tadi. Okey, saya boldkan, kemudian saya tekan copy, ataupun cikgu boleh tekan Ctrl C untuk copy. Ctrl C untuk copy, ataupun cikgu pergi saja function copy di bahagian atas ni. Okey, kemudian cikgu pergi balik pada section sains 1 dedikasi, cikgu klik sana. Kemudian cikgu boleh right click dan cari paste, ataupun cikgu tekan Ctrl V. Okey, so kita lihat kat sini senarai nama semua kelas 1 sains 1 dedikasi tadi dah ada di sini.
Okey, selesai satu bahagian. Okey, selesai satu bahagian. Kemudian cikgu buat yang sama untuk senarai nama kelas 3 dedikasi dan 1C. Okey. So, cikgu tengok saya buat. Kita namakan dia dulu sini. Sains 3 dedikasi. Kemudian cikgu klik tambah. Okey, akan keluar lagi satu bahagian kat sini. Kita tulis sana nama. Kemudian kita klik kat sini jangan lupa tukar drop down. Okey. Kemudian kita pergi pada senarai nama kelas 3 dedikasi. Boldkan ke semuanya. Klik copy atau Ctrl C. Kemudian cikgu pergi pada option tadi dan Ctrl V. Okey, sama juga. So, cikgu boleh tengok kat sini. Senarai nama pelajar kelas 3 dedikasi. Okey, kemudian kita buat untuk step yang terakhir. Kelas saya. Kelas pendidikan moral. Pendidikan moral 1 cendekiawan. Kemudian klik tambah untuk tambah bahagian nama. Klik nama, kemudian pilih bahagian sini drop down. Kemudian pergi kepada senarai nama kelas 1C. Boldkan senarai nama untuk kelas 1C. Klik Ctrl C. Kemudian kita pergi ke tapak nama option tadi dan kita tekan Ctrl V. Okey, so sekarang senarai nama dia dah ada. Okey, kemudian kita semak dulu tadi pilihan nama tadi. Kita klik required ataupun tidak. Okey, supaya pelajar wajib pilih. Ni belum lagi kita klik required, maka kita klik required supaya pelajar wajib pilih nama. Yang ni pun sama. Required. Dan yang terakhir kelas 1 cendekiawan, kita pilih required juga. Okey. Selesai untuk setiap section. Okey, kemudian macam mana kita nak attachkan. Okey, kita nak kaitkan tarikh dengan kelas tadi dengan senarai nama yang telah kita sediakan. Ini masih lagi di satu page. Okey, apa maksud dia? Kita tengok preview. Okey, so kalau kita tengok preview ni, ini muka hadapan dia. Okey, apa yang berlaku, dia akan ada next ni untuk kita pergi ke senarai nama pelajar tersebut. Okey, so kalau yang ni, kalau saya klik next, belum ada lagi function tu. Okey, jadi kita kena tambah dulu. Okey, langkah yang seterusnya. Okey, pada bahagian kelas tadi, okey, sebelah button required. Okey, kita tengok button required kat sini. Okey, ada 3 button tu, kita pilih. Okey, ada description, go to section based on answer and shuffle option order. Jadi kita pilih go to section based on answer. Okey, maksudnya kita tengok kat sini. Okey, kalau pelajar kelas sains 1 dedikasi, okey, dia klik pada sains 1 dedikasi, maka kita akan set di sini. Dia akan pergi ke senarai nama kelas sains 1 dedikasi. Okey, so kita buat benda yang sama untuk sains 3 dedikasi. Okey, so kita set di sini go to section sains 3 dedikasi. Sama juga untuk kelas yang seterusnya. Okey, go to pendidikan moral 1 cendekiawan. Seterusnya kita lihat setting untuk setiap section. Okey, yang pertama tadi. Okey, yang pertama after section 1. Okey, after section 1. Okey, dia tulis di sini continue to next section. So yang ini jangan ubah. Okey, kemudian kita lihat section 2 of 4. Okey, section 2 of 4. Apa dia punya setting? Okey, so kita tengok kat sini setting
untuk after section 2. Okey, after section 2. Okey, dia punya pilihan kita ada go to section 4, go to section 3, dan yang atas ni kita pilih submit form. Okey, sebab apa macam tu? Sebab ini adalah section yang kedua di mana pelajar dah pilih dia punya nama, dan step yang terakhir lah, bila dipilih nama tu dia akan pergi kepada pilihan untuk submit form. Okey, sama juga untuk kelas sains untuk section sains 3 dedikasi, kita lihat apa setting dia kat bawah. Sama juga section after section 3 submit form, dan untuk section yang keempat dia tak ada pilihan tu sebab dia adalah section yang terakhir. Maksudnya apa? Lepas di section ni dia akan terus pergi kepada submit form. Okey, so ini setting yang kita kena lihat, iaitu yang pertama setting untuk setiap section, kemudian setting untuk section 1. Okey, selesai kita punya Google Form e-kehadiran. Okey, so kita test, kita lihat dan klik preview pada simbol ikon mata ni. Okey, so ini adalah paparan e-kehadiran yang kita akan berikan ataupun yang pelajar kita akan lihat bila kita share link tu nanti. Okey, so yang pertama kita pilih tarikh. Okey, so katakan tarikhnya 1 Ogos. Okey, kemudian katakan kita pilih pendidikan moral 1 cendekiawan. Okey, kita klik next. Okey, so dia akan hanya pergi pada senarai nama kelas pendidikan moral 1 cendekiawan. So kita pilih kat sini. Katakan kita pilih Yentezen anak Nelson. Kita klik submit. Okey, so kita patah balik. So akan ada respon kat sini. Okey. Ni responnya. Okey, so nak tengok lebih jelas lagi, klik pada create spreadsheet ni tadi. Okey, so ini kelas spreadsheet yang telah automatic generate daripada e-kehadiran yang telah borang e-kehadiran yang telah kita bina tadi. So kita klik create. Okey, so dia automatic akan keluar pada kita punya new tab ni. Dah ada di sini nama Yentezen. Okey. So dah hampir selesai lah kita punya borang e-kehadiran kita. Okey, so kita tambah sikit aksesori. Okey, aksesori apa? Okey, kita nak kita nak ubah nama. Kita nak ubah font dia ataupun kita nak ubah warna dia. Kita pergi pada ikon ikon untuk customize theme ni. Okay, kemudian kita boleh ubah header dia, header yang atas ni nanti, kemudian theme color, kemudian font style. Okay, font style dia tak banyak lah. Okay, ada ni saja. Katakan saya pilih playful. Okay, so dia ubahlah tulisan kat sini. Kemudian katakan saya nak ubah dia punya warna, saya pilih warna orange, so dia akan berubah macam ni. Dan saya nak pilih image. Okay, so ada beberapa pilihan kat sini. So biasanya saya akan pilih work and school lah. Cikgu boleh pilih apa-apa yang cikgu suka. Okay, nampak colourful sikit. So kita insert. Okay, so dia akan terbit dekat sini. Okay, kemudian apa lagi? Okey, selesai untuk borang e-kehadiran. Kita nak pergi kepada bahagian share link. Okey, share link. Pergi dulu kepada setting. Okey, pergi dulu kepada setting. So, kalau kita lihat kat sini pada setting general, okey, require sign in, kita antik pada restrict to users Minister of Education. Sebab apa dia keluar yang ni? Sebab kita menggunakan ID delima, maka dia ada yang ni. Kalau kita guna ID personal, dia tidak ada pilihan yang atas ni. Okay, jadi kita antik. Okay, kemudian kat sini saya tak prefer untuk pelajar tulis dia punya email. Okay, jadi kita tak antik lah, kita antik collect email ni. Kalau saya klik
collects email, maka nanti akan ada bahagian yang pelajar kena letak dia punya email. Jadi saya untick dia. Okey, kemudian katakan kita nak letak ucapan, sedikit ucapan ataupun tanda confirm yang pelajar telah tik kehadiran dia. Okey, kita pergi pada presentation ni. Kemudian confirmation message kita tambah di sana, nak menunjukkan bahawa pelajar telah respon pada kehadiran tersebut. Okey, jadi kita tulis kat sini, saya tulis sana, terima kasih kerana telah hadir kelas hari ini. Okey, jadi bila pelajar nampak message ini di akhir akhir selepas dia klik submit, maka dia dah letaklah dia punya kehadiran. So kita klik save. Okey, kemudian untuk share link kita klik send. Okey, klik ikon yang tengah-tengah. Okey, so ini adalah link yang kita akan sharekan dengan murid kita. Agak panjang, kita boleh ringkaskan dia. Tik pada shorten URL, so kita akan dapat URL yang lebih ringkas lah. Kemudian kita copy. Okey, kemudian kita boleh share dah lah kepada anak murid kita. Okey, so saya rasa setakat itu untuk perkongsian hari ini. Okey, semoga apa yang saya share tadi mudah difahami dan cikgu dapat buat dengan baik Google Form e-kehadiran cikgu. Okey, sebelum tu kita share sikit. Okey, katakan share. Okey, so ini adalah paparan dia. Kemudian kita pilih satu tarikh, today. Okey, saya nak cuba pula untuk pelajar Sains 3 dedikasi, kita klik next. Okey, kemudian paparan pelajar tu akan pergi kepada senarai nama kelas dia lah, iaitu Sains 3 dedikasi. Kemudian kita pilih satu nama, kita klik submit. Okey, so ada message kita kat sini tadi, terima kasih kerana telah hadir kelas hari ini. Okey, kemudian kita patah balik kepada kita punya template e-kehadiran. Kita tengok sana respon, ataupun lebih mudah lagi kita tengok pada spreadsheet kita, klik kat sini. Okey, so nama Awangku Afiq dah ada di sini. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.